Wow. Black Clover chapter 331. Chapter kali ni memang blown up habis. Memang trending lah kalau korang tengok dekat Twitter. Chapter yang baru ni memang trending. Memang ramai orang tengah bercakap pasal chapter kali ni. Sebab apa? Sebab dalam chapter kali ni ada satu kebenaran yang telah terbongkar lah, iaitu kebenaran mengenai siapa sebenarnya Wizard King Julius Novachrono ni. Tapi sebelum aku ulas chapter 331 ni, aku akan recap sikit lah chapter-chapter yang sebelum ni. Jadi chapter sebelum ni kita boleh tengok bagaimana Asta, Yuno, Yami dan juga Nah berhempas pulas melawan Lucifero. Dan akhirnya Lucifero ni telah pun tewas lah. Tapi kita kena ingat juga Lucifero yang diorang lawan tu hanyalah Lucifero yang separuh je. Okey, lagi separuh kekuatan Lucifero ni masih lagi ada di dalam Underworld. So, apabila diorang ni semua berjaya kalahkan Lucifero, benda ni sebenarnya telah membuatkan ramai fans Black Clover kecewa sebab Lucifero mati dengan macam tu je. Pada aku, Lucifero ni dia mati macam agak mudah lah. Okey, baik, selepas Lucifero kalah, Supreme Devil yang lagi satu ni, si Adramalish ni, dia datang dan ambil jantung Lucifero. Dan dia kata benda ni lah yang dia nakkan. Patutlah dia tak nak tolong Lucifero lawan diorang ni semua, sebab memang dia nak Lucifero ni mati, so dia boleh ambil jantung Lucifero. Itu adalah tujuan sebenar si Adramalish ni. Baik, itu adalah sedikit recap lah pasal chapter sebelum ni. So kita masuk kepada chapter yang baru ni, iaitu chapter 331 yang bertajuk And the Time Start to Move. Jadi chapter kali ni dia bermula dengan Nah bawa Yuno jumpa seseorang, iaitu Mak Yuno, ataupun nama mak dia Ciel. Okey, rupa-rupanya Mak Yuno ni masih lagi hidup. Jadi maksudnya selama ni Mak Yuno tengah bersembunyi di Spade Kingdom ni. Jadi mak dia masih lagi hidup lah. So dekat situ berlakulah pertemuan Yuno dengan mak dia. Jadi pada masa tu rakyat Spade Kingdom ni dia tanya kepada Yuno, adakah Yuno ni akan kembali kepada Spade Kingdom? Sebab Spade Kingdom perlukan kekuatan Yuno untuk baik pulih dan juga untuk mentadbir Spade Kingdom ni. Jadi kemudiannya Yuno respon, dia kata masa depan ni masih lagi tak pasti. Jadi maksudnya dia belum pasti lagi sama ada dia perlu balik kepada Spade Kingdom ataupun tak, sebab dia kan pernah berazam dan berjanji dengan orang-orang di Clover Kingdom, okey, dengan kawan-kawan dia dan juga dengan Asta, yang dia akan jadi Wizard King. Jadi Yuno masih lagi berpegang teguh lah untuk jadi Wizard King di Clover Kingdom. So pada masa tu juga Asta yang tengah duduk di atas jam dinding ni, dia berterima kasih kepada Libe, sebabnya dia dapat tengok mak dia dalam memori si Libe ni. Dan Asta ni dia gembira lah bila dia dapat tahu yang mak dia masih sayangkan dia. So Libe ni pula dia berterima kasih juga kepada Asta, sebab Asta tolong dia untuk balas dendam kepada Lucifero atas kematian Licita, kematian mak Asta ni. Dan katanya lagi, kata si Libe ni lagi, kali ni giliran dia pula untuk membantu Asta untuk merealisasikan impian si Asta ni untuk jadi Wizard King. Baik, selepas pada tu kita beralih kepada situasi di Clover Kingdom. Okey, ini adalah part yang menarik dalam chapter ni. Pada masa tu, Damnatio tengah menuju ke sesuatu tempat lah dengan riak wajah yang menggusarkan. Okey, macam banyak benda yang bermain di fikiran Damnatio ni. So, kemudiannya lepas pada tu kita beralih kepada Wizard King Julius. Pada masa tu aku rasa Max ni dia bagi tahu Julius yang diorang ni semua telah berjaya kalahkan Lucifero lah. Dan Julius ni dia lega sebab pertarungan di Spade Kingdom ni dah berakhir dengan selamat. Okey, tapi ada sesuatu yang macam tak kena. Okey, itu apa yang bermain di fikiran Julius ni. Dan semasa Julius tengah fikir macam tu, kita boleh tengoklah Julius ni dalam kerisauan dan ketakutan. Dan dalam masa tu juga Julius ni dia teringatkan situasi yang berlaku pada diri dia sebelum ni, di mana sebelum ni kan Julius pernah rebah, terduduk, dia macam kita tengok macam letih sebab dia rasakan sesuatu yang tak kena dan dia rasa sesuatu benda yang bahaya akan muncul. So pada masa tu Julius kata ada perasaan yang tak senang dia tak dapat nak jelaskan. Jadi semasa Julius tengah tak senang duduk fikirkan apa benda yang berlaku ni, tiba-tiba Damnatio datang untuk berjumpa dengan Julius. Kemudiannya Damnatio bagi tahu Julius yang ada sesuatu benda yang dia nak cakap. Okey, jadi dekat sinilah terbongkarnya satu kebenaran yang dah lama ditunggu-tunggu oleh fans Black Clover. Jadi Damnatio ni dia kata yang dia dah lama buat kajian dan mencari kewujudan devils ataupun iblis ni. Dan dia tengok, dia cari-cari benda-benda berkaitan dengan devil dalam keluarga yang ada kaitan dengan devil ni dalam Clover Kingdom. Tak silap aku, keluarga yang ada kaitan dengan devil ni keluarga si Nah tu lah. Jadi Damnatio ni dia jumpa sesuatu lah berdasarkan pencarian dia tu. Dia jumpa dokumen yang dah lama, iaitu dokumen yang lebih daripada 20 tahun dahulu. So dalam dokumen tu ada kata yang dalam pohon Qliphothoth, pokok Qliphothoth tu,
tak ada mention ataupun tak ada sebut pun mengenai Supreme Devil si Megicula. Dan dia kata lagi yang dunia Underworld ni dikatakan mempunyai 3 pemerintah ataupun 3 devil tertinggi, iaitu yang pertama Lucifero, Devil of Gravity Magic, kedua Beelzebub, Devil of Spatial Magic, dan satu lagi devil yang ketiga ni ialah Astaroth, iaitu Devil of Time Magic ataupun magic masa. So pada masa tu Damnatio ni dia buat teori lah. Okey, dia kata yang Megicula ni menggantikan tempat Astaroth, sebabnya Astaroth ni tiba-tiba menghilang ataupun lenyap dari dunia Underworld. Lepas tu Damnatio bagi tahu lagi yang mungkin secara kebetulan berdasarkan kajian dan juga pemerhatian dia, sehingga kini hanya ada seorang je yang ada time magic ataupun magic masa dalam dunia ni, iaitu si Julius ni lah. Jadinya semasa Damnatio explain semua benda kepada Julius tu, sebenarnya Damnatio ni dia syak Julius ada kaitan dengan Devil of Time Astaroth tu. Dan dalam masa yang sama, sebenarnya si Damnatio ni dia tak nak lah benda tu betul. Okey, dia tak nak dengar yang Julius ni Devil of Time tu. Tapi kemudiannya selepas Damnatio explain dan dia mengesyaki Julius ni ada kaitan dengan Time Devil, Devil masa tu, kemudian berlakulah flashback pasal Julius. Okey, bagaimana dia dapatkan William dan Yami dan akhirnya dua orang ni dijadikan korban pokok Clifford. Lepas tu ada juga flashback dia berdepan dengan Patri, di mana pada flashback tu Julius ada bagi tahu Patri yang dia tak tahu time magic dia ni sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk, dan dia kata dia selalu fikir apa yang dia akan jadi dan apa yang dia patut lakukan. Dan pada masa itu juga ada flashback pasal Patri dan William yang berkongsi tubuh yang sama. Jadinya semua flashback yang berlaku tu sebenarnya dah bagi hint siapa sebenarnya Julius ni. Dan selepas pada flashback tu semua, kemudiannya Julius mengaku yang dia adalah Time Devil yang Damnatio cakap tu. Dan pada masa tu riak wajah Julius ni dia macam ketakutan. So kemudiannya bila Julius mengaku, Damnatio ni memang terkejut lah. Okey, benda yang memang dia tak nak dengar telah pun berlaku. Dan lepas tu Julius cuba bagi tahu Damnatio untuk cepat. Aku rasa pada masa tu Julius nak Damnatio sekat ataupun halang dia. Tapi benda tu dah terlambat, sebabnya tiba-tiba Julius ni dia dah macam berubah. Dan pada masa tu dia kata kepada Damnatio yang inikah yang Damnatio harapkan, iaitu dia dapat detect devil yang ada pada Julius. So masa tu Damnatio dah bersedia nak halang Julius dengan skill magic dia, tapi tak sempat. Sebabnya aku tak pastilah apa yang Julius buat pada Damnatio, sebab dia just sentuh dahi Damnatio pada masa tu, dan si Damnatio ni terus jatuh lah, tak dapat bergerak. Mungkin dia dah tak sedarkan diri. Jadi pada masa tu juga, semasa Julius tengah berubah tu, grimoire Time Magic Julius yang tak ada cover ataupun tak ada muka depan ni tiba-tiba berubah menjadi grimoire yang lain. Dan akhirnya grimoire tu berubah menjadi grimoire Spade Kingdom. So lepas tu tiba-tiba Adramelech ni dia datang dekat Julius, dan Adramelech ni dia bagi tahu semua benda yang berlaku sama seperti yang kau katakan ia akan berlaku. Lucius Zogratis. Jadi Lucius Zogratis yang disebut oleh Adramelech tu adalah nama yang dia panggil ataupun dia gelarkan kepada Julius ni. Dan lepas tu akhirnya muncullah identiti sebenar si Julius, iaitu Lucius Zogratis, ataupun dia sebenarnya adalah adik-beradik Zogratis yang sulung. Okey, dalam 4 orang adik-beradik tu. Dan pada masa tu Lucius ni dia kata time's up ataupun masa sudah tamat. Mungkin maksud dia ialah waktu ataupun masa untuk Julius sudah pun tamat. Jadi kini tibalah masa ataupun giliran dia pula untuk muncul. Ataupun mungkin, okey, ini agak seram lah. Mungkin dia kata time's up tu sebab Lucius ni dia ada had masa untuk berlakon jadi Julius. Jadi bila masa tu dah habis, dia akan berbalik kepada diri dia yang asal, iaitu Lucius. So bermaksud Julius ni hanyalah watak yang dimainkan oleh Lucius. Jadi Julius ni tak pernah wujud pun sebenarnya. Okey, Julius ni hanyalah palsu. So benda ni memang agak seram lah. Okey, tapi tak mengapa, relax dulu, sebab ini hanyalah teori dan andaian je, belum dibuktikan lagi. Jadi chapter kali ni berakhir dekat sini je lah, di mana kita telah pun direvealkan ataupun didedahkan dengan kebenaran sebenar si Julius ni. Setelah bermacam-macam teori yang menimpa Julius, akhirnya teori tersebut memang betul lah. Okey, Julius adalah Devil of Time dan dia adalah adik-beradik Zogratis yang keempat, dan yang paling penting dia adalah musuh utama ataupun the main villain dalam Black Clover ni. Tapi kalau korang tanya aku, adakah selama ni Julius berlakon atau dia berpura-pura baik? Adakah dia memang jahat, memang dia dah plan semua benda ni? Aku rasa benda tu tak mustahil.
Tapi berdasarkan keseluruhan chapter ni, pada aku Julius adalah Julius, manakala Lucius adalah Lucius. Jadi aku lebih cenderung untuk percaya bahawa Julius dia still Julius lah. Dia masih lagi baik lah kan. Dia bukan Lucius. Sebab kalau ditengok pada riak wajah Julius sebelum dia berubah menjadi Lucius, dia dalam ketakutan. Dan dia pun nak Damnatio halang dia. So benda ni menunjukkan seolah-olah spell untuk Lucius ataupun Time Devil muncul dalam diri Julius ni akan diaktifkan kalau ada tuduhan ataupun ada orang syak dia adalah Time Devil tu. So maksudnya masa tu Julius ni bukan berlakon ataupun dia bukan berpura-pura takut, tapi dia macam dia tak tahu siapa diri dia yang sebenar. So mungkin bila Damnatio explain pasal Devil of Time tu, barulah Julius ni sedar yang dia sebenarnya ada kaitan dengan Time Devil tu. Sebab tu dia macam cuak, macam takut macam tu. Dia cuak apabila benda yang dia risau selama ni adalah diri dia sendiri. So aku andaikan yang selama ni Julius tak sedar pun siapa diri dia sebenarnya, sehinggalah ada orang bagi tahu ataupun ada orang syak yang dia adalah Time Devil tu. Barulah kesedaran tu akan aktif dalam fikiran dia. Jadi berdasarkan kes Julius ni, aku boleh kata ada 3 kemungkinan lah. Yang pertama, Julius ni memang jahat dari awal. Memang selama ni dia berpura-pura dan dia berlakon je. Maksudnya dia memang Lucius dari asal lagi. Yang kedua, Julius ni mungkin dia ada vibe macam Patri dan William. Mungkin ada 2 personality dalam satu tubuh. Jadi Julius adalah Julius, Lucius adalah Lucius. 2 orang yang berbeza tapi berkongsi tubuh yang sama. Sebab itulah masa flashback tadi, Julius dia ada teringatkan scene di mana dia berdepan dengan Patri. Dan dia kata Patri berkongsi tubuh yang sama dengan William. Patri adalah William, tapi dalam masa yang sama William bukan Patri. So mungkin dia teringatkan benda tu sebab dia fikir dia pun macam tu juga. Time Devil atau Lucius tu adalah dia, tapi dia bukan Lucius, dia tetap Julius. Dan kemungkinan yang ketiga, Julius Novachrono ni hanyalah persona ataupun perwatakan yang dicipta oleh Lucius. Maksudnya Julius is not real, dia palsu, dia seolah-olah tak wujud pun sebenarnya. Dia hanyalah perwatakan yang dimainkan oleh Lucius. So terpulang kepada korang lah, korang nak percaya yang mana. Ataupun mungkin korang ada teori lain ataupun pendapat yang lain, korang boleh bagi tahulah di komen di bawah. Baiklah, aku rasa itu sahaja ulasan aku mengenai chapter kali ni. Chapter yang pada aku memang membongkarkan sesuatu benda yang agak besar lah dalam Black Clover ni. So kita jumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum, bye bye.